Malam Lailatul Qadar antara anugerah istimewa dikurniakan kepada umat Islam kerana ia lebih baik dari 1000 bulan. Namun menjadi rahsia Allah bilakah malam itu dalam tempoh 10 hari terakhir bulan Ramadan ini? Lebih mengenainya langsung bersama Haili Izzati dari Kompleks Islam Putrajaya. Silakan Haili. Ya Zahira, meskipun malam Lailatul Qadar menjadi rahsia Allah, namun tugas kita sebagai hamba perlulah sentiasa berlumba-lumba membuat kebaikan dan ibadah yang berbaki pada bulan Ramadan ini. Menurut pendakwa bebas Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, lebih baik kita tidak mengetahui jika dipertemukan dengan malam tersebut bagi mengelak sifat riak sekaligus menjauhi fitnah. Malam tu sahih Lailatul Qadar, kita tidak disuruh untuk cerita ke orang. Kenapa jangan cerita ke orang? Sebab yang pertamanya dia boleh menimbulkan riak pada diri kita. Sudah nampak pahala dah banyak lah. Tiba-tiba hantar semalam aku nampak itu Qadar. Betul ke ni? Masya Allah hebatnya. Dia ambil gambar kita letak dalam Facebook, tak dalam media sosial dia. Akhirnya bangga diri. Akhirnya pahala semua Allah padamkan. Yang dapat banyak akhirnya tak ada apa-apa. Yang keduanya boleh jadi menimbulkan fitnah. Betul kan tu? Amal pun tak macam mana pun, semayang pun malas, tidak dapat tu Qadar. Biar betul dia ni jadi fitnah balik kat kita. Keterujaan memanfaatkan 10 hari terakhir Ramadan ini dan mencari malam Lailatul Qadar perlu dilakukan dengan niat yang betul, iaitu beribadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala agar amalan diterima, seterusnya menjadi Muslim yang lebih bertakwa. Kemalangan jalan raya bukan saja boleh berpunca dari kesalahan orang lain, bahkan juga diri kita sendiri. Tidak kiralah salah siapa, namun tahukah anda, dengan bersikap lebih bersabar dan beradab dalam pemanduan, dapat mengurangkan risiko kemalangan, khususnya menjelang Aidilfitri. Wartawan Amin Fauzi ada laporannya. Statistik kemalangan jalan raya tahun lepas merekodkan jumlah kematian 6,433 kematian, iaitu tertinggi dalam tempoh 5 tahun. Banyak faktor menyumbang kemalangan jalan raya, antaranya pandu lebihan laju, kenderaan tidak diselenggara serta menggunakan telefon bimbit. Tetapi ada lagi faktor yang kurang diberi perhatian, iaitu sikap kurang sabar dan tidak beradab semasa memandu. Pertama sekali adalah menghormati pengguna lain. Yang kedua, menjaga keselamatan diri dan keselamatan pengguna lain. Ini pun penting. Yang ketiga, banyak-banyaklah bersabar. Balik kampung ni kena banyak sabar. Jangan mengikut emosi sangat. Dan yang keempat, kena mengelakkan daripada mengganggu pengguna-pengguna lain. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita sebenarnya buat cara pemanduan kita tu mengganggu. Kita langgar lampu merah, kita bawa lebih daripada had laju. Itu semua kena jaga dengan baiklah. Bagi memastikan kelancaran dan keselesaan pengguna, Plus menyediakan pelbagai kemudahan di kawasan rehat dan rawat R&R. Kalau kita memandu, pertamanya bila dah memandu lama, mungkin 2 jam, kadang-kadang bulan puasa sekarang ni, hari raya Ramadan, rehatlah, berhentilah di kawasan-kawasan rehat kami yang berbagai kemudahan ada di situ. Ada toiletnya, ada suraunya, ada kawasan untuk kita berhenti seketika, mungkin kalau kita nak terlelap pun boleh. Jadi berhentilah, ambil masa, waktu rehat kita yang cukupnya untuk meneruskan perjalanan. Di setiap Plaza Tol, kita ada kawasan rehat sebenarnya. Di situ ada kemudahan yang sama macam di hentian sebelah ataupun di kawasan rehat. Antara inisiatif kami juga, kami menyediakan laluan yang kita panggil Smart Lane. Untuk kali ini, untuk semasa musim perayaan Hari Raya pada tahun ini, kami sediakan 18 lokasi. Smart Lane ini akan dibuka mengikut jadual tertentu. Ada dia punya signboard, signage dia ada dia punya lighting, ada dia punya macam lampu hijau contohnya. Bila lampu hijau tu menyala, maknanya boleh lalu. Ada masa-masa tertentu dan ikutlah, gunakan. Pengguna lebuh raya juga disaran merujuk jadual perjalanan yang disarankan menerusi aplikasi Plus atau MyJalan KKR. Rancanglah perjalanan anda. Pastikan anda mendapat rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Di dalam Islam, agama menganjurkan kita untuk berdoa. Semoga kita sentiasa diberkati dan diberi keselamatan dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasalah bersabar dan menghormati pemandu yang lain.
Buanglah perasaan penting diri sebelum memasuki kenderaan. Kepada yang sudah bercuti dan ingin pulang ke kampung halaman, jangan lupa berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Salam Ramadan daripada saya Amin Fauzi, laporan JAKIM untuk RTM. Jangan membazir meskipun teruja menyambut Lebaran Aidilfitri minggu depan. Pendakwa Haryanto Riza Rokman meminta umat Islam bersikap sederhana dalam semua aspek, termasuk persediaan sambutan Syawal. Ada orang yang apabila habis hari raya terpaksa berhutang, orang Melayu kata berguluk bergadai. Ini satu pemahaman yang salah. Allah pesankan jangan bazir, jangan boros. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tak suka kepada orang yang boros. Jadi dalam konteks kita bahari raya seadanya. Kalau kita masih ada komitmen yang lebih utama, selesaikanlah dulu. Sebab itu saya ingat mungkin barangkali tahun ini sesuai kalau boleh kita terapkan kesederhanaan dalam hari raya. Sehubungan itu, masyarakat Islam dinasihatkan membuat perancangan dan perbelanjaan mengikut kemampuan masing-masing dalam menyambut Aidilfitri. Tindakan itu dapat mengelak sebarang kemudaratan pada diri sendiri, termasuk memberi beban kewangan. Sekian paparan berita dari Kompleks Islam Putrajaya. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Heli untuk perinciannya.